بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي فضل لنا بالمعجزات الأخرى وجعله خير الأنبياء وخير من وضع الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والعلا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل أهل الدنيا والأخرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Amma ba'du. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, berkumpulnya kita di rumah Allah yang mulia ini pada malam yang mulia ini dalam menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mukjizat yang paling besar setelah Al-Quran, yaitu peristiwa malam Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah, seringkali saban tahun tiap-tiap pada malam Isra wal Mi'raj ataupun apabila kita berada pada penghujung bulan Rajab, kita akan sama-sama diingatkan dengan rahmat Allah sekalian, bagaimana telah kita ketahui bahawa peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala rakam di dalam Al-Quran dalam 2 surah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merakamkan perjalanan Isra Nabi dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama. Kemudian tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah rakam dalam surah Al-Najm. Jadi dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian diterangkan lebih detail dalam hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yang pertama sekali surah Al-Isra ini juga dikenali dengan surah Bani. Dia sebenarnya perkataan Israel itu dia combination of 2 perkataan. Satu Isra, satu Il. 2 perkataan. Kalau kita ambil ilmu lah, Israel itu dia 2 perkataan. Satu nama Isra, satu Il. Isra itu maknanya dalam bahasa Ibrani maknanya hamba. Il maknanya Allah. Jadi Israel itu hamba Allah. Jadi Allah anha adalah Nabi SAW pernah membaca surah Bani Israel dan Az-Zumar pada tiap-tiap malam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi Nabi SAW bukan sahaja membaca surah Al-Mulk, surah Yasin, surah As-Sajdah, surah Al-Bukhara, Al-Waqiah dan sebagainya. Nabi juga ada baca surah Al-Isra dan surah Al-Zumar. Kita nanti insya-Allah bulan 4 nanti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, yang juga dikenali dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi kalau contohlah pada malam itu kita dah habis tarawih, sama ada kalau kita nak buat kat rumah dan sebagainya, tiba-tiba kita rasa masih ada mood nak ibadat. Kan kadang-kadang kita ibadatkan turun naik. Datang iman bagus, hyper mood. Dah baca Quran 1 juz masih tak puas. Nak sembahyang pula 20 rakaat. Dah 20 rakaat pun tak puas. Nak selawat pula, selawat pun tak puas. Pasal apa? Iman sedang kuat hari itu. Kan? Bila iman sedang kuat, macam-macam kita nak buat. Alhamdulillah, itu perkara yang bagus. Jadi bila kita rasa ketika itu iman kita tengah high mood, tengah really kuat, maka bacalah, ambil kesempatan amalan Nabi SAW baca surah Isra pada tiap-tiap malam. Tak diberitahu sebelum tidur ke, tengah malam ke, hujung malam tak diberitahu, cuma diberitahu tiap-tiap malam. Itulah. Kan? Susunan Al-Quran itu surah Al-Fil setelah Al-Humazah. Dalam surah Al-Fil itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tentera Abraha. Dalam kata lain nak beritahu kepada kita apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang azab orang yang maksiat, surah Al-Fil itu contoh azab kepada orang yang telah melakukan maksiat. Kemudian surah-surah itu adalah contoh golongan yang Allah berikan nikmat. Jadi dia seolah-olah ada related. Maka begitu juga dengan surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini juga ada berhubungan dengan surah An-Nahl. Surah An-Nahl merupakan surah berkenaan lebah.
Subhanallah. Baik, apa hubungan dia? Yang pertama, di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu pada akhir surah An-Nahl ini tentang untuk menjalankan dakwah dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Ayat yang ma'ruf seperti kita biasa dengar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Para ulama ahli tafsir ada selisih pendapat atau berbilang pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan bijaksana dan juga nasihat yang baik. Saya ambil satu daripada Al-Imam At-Tabrani dari kitab tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan bijaksana di sini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada wahyu itu daripada Al-Quran ataupun perbuatan Nabi SAW yang kita namakan sunnah. Kemudian nasihat-nasihat yang baik adalah merupakan kisah-kisah teladan. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Bani Israel, kisah kaum Nabi Lut, dan seterusnya. Bagaimana umat-umat terdahulu yang ingkar bahawa datangkan azab. Jadi, itu yang dimasukkan dengan nasihat yang baik. Kemudian, yang kedua, Allah SWT mengatakan pada akhir surah itu dengan pesanan agar bersabar dengan cemuan orang-orang musyrikin. Jadi pada surah An-Nahl itu, pada penghujung ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidaklah kamu dapat bersabar kecuali dengan taufik daripada Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam penghujung surah An-Nahl. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim, kata Allah. Janganlah kamu merasa sedih dengan mereka. Bermakna apa? Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi SAW sedang diselubungi dengan kesedihan yang bertimpul-timpul. Datang tahun kesedihan ketika Nabi SAW berumur 50 tahun. Perginya isteri tercinta dan juga pakcik yang menjaga Nabi dan berumur 8 tahun. Sampai Nabi umur 50 tahun. Ini dua kira tulang belakang Nabi SAW. Setelah mereka pergi pada bulan Ramadan, kemudian pada bulan Syawal Nabi lanjutkan dakwah ke Bukit Taif, ke Taif. Oh, kena reject. Kesedihan demi kesedihan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tahzan alaihim." Janganlah kamu sedih ya Rasulullah. Kenapa? Kerana ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membina baginda Nabi SAW dengan kemuliaan dan tingginya darjat baginda di sisi Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kita nampak tak ada hubungan ujung surah An-Nahl dengan ayat pertama daripada surah Al-Isra. Subhanallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Subhana, Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan perkataan tasbih? Cerita-cerita dalam Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tak mulakan dengan tasbih. Kisah Nabi Adam kita tak dengar pun dari Subhana kat situ. Kisah Nabi Musa alaihissalam kita tak dengar pun perkataan Subhana kat situ. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala nak memulakan dengan kisah Isra wal Mi'raj, Allah mulakan dengan Subhana, Maha suci Allah. Kenapa? Hikmah dimulakan dengan tasbih. Yang pertama adalah adat orang-orang Arab ketika itu memang akan bertasbih apabila melihat sesuatu yang ajaib. Orang-orang Arab dahulu, orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, mereka ini kenal pada Allah. Kenal pada Allah, cuma mereka ini mensyirikkan Allah. Menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Tapi mereka tahu Allah itu ada, tapi mereka menduakan Allah. Baik. Jadi bila dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan tasbih, nak beritahu kepada kita ketika mana orang Arab itu berajaib dengan perkara-perkara yang ajaib dengan mengucapkan subhanallah, maka Allah sendiri memulakan ayatnya dengan subhanallah, bermakna menunjukkan perkara itu betul-betul ajaib.
Nak beritahu kepada kita apa yang Allah nak sambung ni, apa yang Allah nak kata ni, ia sangat-sangat ajaib. Waktu kami ditarim dahulu, Al-Marhum Habib Salim yang Abdullah bin Umar Asy-Syafii rahimahullah taala, beliau ni ketika menyampaikan syarahan ataupun tazkirah memperingati malam Isra wal Mi'raj itu mengatakan di antara keajaiban yang berlaku pada malam Isra wal Mi'raj itu masanya itu disingkatkan buat Nabi SAW. Kita rasa singkat tapi untuk Nabi itu terlalu lama. Sampai dikatakan dalam kitab itu mengatakan, kata Habib Salim, ia lebih kurang makan masa daripada perjalanan Nabi itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Nabi Mi'raj hingga Sidratul Muntaha, turun balik ke Masjidil Aqsa, pulang balik ke Mekah, semuanya itu mengambil masa 20 minit. Kita memang tak masuk akal. Sebab Allah mulakan perkara ini dengan subhanallah, sangat-sangat ajaib. Dan itu yang kata Al-Imam Abdul Rahman Al-Dibai, "Thumma arudduhu min al-'arsy qabla an yabud al-'arsy wa qad nala jami' al-ma'ad." Kemudian kami turunkan dia daripada arsy sebelum sejuk tempat dulu ni. Tempat pembaringan Nabi itu belum sejuk lagi, Nabi sudah pulang. Wa qad nala jami' al-ma'arif, Nabi sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi nak beritahu kepada kita, itulah bagaimana keadaan peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku ke atas baginda Nabi SAW. Memang kita tak boleh fikir oleh akal. Tak boleh. Tapi kita ingat yang menjalankan Nabi ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, Ustaz. Kalau Allah yang jalankan, no problem. Kalau kita yang jalan, memang ada problem. Dan subhanallah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ia sebagai menjawab tuduhan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawa baginda berdusta. Nabi SAW pulang ke Mekah, pagi itu Nabi dah start cerita. Nabi cerita ni bukan kerana nak menunjuk diri, bukan nak nama, tapi Nabi nak menyampaikan dakwah. Rupanya Nabi Umar Hajib melarang Nabi untuk menerangkan, tapi Nabi still eager nak terangkan. Maka orang-orang Quraisy bagaimana yang kita tahu mendustakan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan subhanallah ini, nak cakap seolah-olah Allah mengatakan maha suci Allah daripada menghantar Nabi seorang yang berdusta. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan perkataan tasbih. Baik. Kemudian perkataan tasbih ini pada asalnya ia bermakna menjauhkan dan mensucikan. Jadi bila kita setiap kali kita mendengar perkataan tasbih, pada asal maknanya itu adalah mensucikan dan juga menjauhkan. Menjauhkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat yang tidak baik atau sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mensucikan Allah daripada direka-reka oleh makhluk-makhluknya tentang sifat-sifatnya. Kata Allah itu Allah seperti ini, Allah seperti itu, tidak. Maha suci Allah. Subhanallah. Baik. Dan kemudian kita lanjut pada ayat subhanallazi asra. Perkataan asra bermakna menjalankan pada waktu malam ataupun berjalan pada waktu malam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan asra bermakna subhana, maha suci yang menjalankan. Allah kata yang menjalankan. Allah tak kata yang Nabi itu berjalan. Tak. Allah kata yang menjalankan. Bermakna semua itu tinggal tanggung beres. Kamu duduk di jalan Rasulullah, aku yang settlekan semua. Itu bahasa kita lah nak faham. Maka Allah kata asra. Bermakna Allah yang menjalankan. Allah menjalankan baginda Nabi SAW itu pada waktu malam. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Nabi itu pada waktu malam? Kenapa tak berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj itu pada pagi hari, pada siang hari? Kenapa? Ada pun hikmah peristiwa yang besar ini berlaku pada waktu malam kerana beberapa sebab. Yang pertama, bukti bahawa orang beriman itu harus beriman dengan perkara yang gaib dan sebagai ujian ke atas orang-orang kafir.
Kalau Nabi SAW berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj itu pada siang hari, bermakna orang-orang beriman itu akan lihat. Sayyidina Abu Bakar akan nampak, Sayyidina Utsman nampak, Sayyidina Ali nampak, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ajma'in semua nampak. Nampak Nabi Isra naik kurang, pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian pergi ke Mi'raj dan seterusnya. Mereka nampak. Jadi kalau mereka nampak, bermakna mereka bukan beriman kepada yang gaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini berlaku pada malam hari sebagai membenarkan firman-Nya allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu mereka-mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib ini banyak. Contoh akhirat, syurga, neraka, kita punya pahala, kita punya dosa, ini bukan perkara yang gaib kita nampak. Hanya orang-orang yang tertentu saja Allah berikan keistimewaan tersebut. Subhanallah. Baik. Jadi ini adalah ujian, adalah bukti bahawa orang beriman itu harus beriman dengan perkara yang gaib dan sebagai ujian ke atas orang kafir. Macam mana menjadi ujian kepada orang kafir? Pernah tak kita terfikir, kenapa peristiwa Isra wal Mi'raj ini dia tak berlaku kat Madinah? Ia berlaku kat Mekah. Kita cuma faham konsep itu macam inilah, senang cakap. Kalau andai kata Nabi SAW berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj itu di Madinah, ataupun andai kata Nabi bincang di story, Nabi reka-reka story Nabi di Isra wal Mi'raj itu di Madinah, insya-Allah semua orang kat Madinah itu akan menjadi Nabi. Pasal apa? Orang-orang Islam di Madinah imannya sudah kuat. Kemudian yang kedua pula, Nabi SAW itu adalah ketua di Madinah. Jadi apa saja yang Nabi cakap, orang akan percaya. Jadi bermakna Nabi nak bohong pun tak guna. Tetapi Nabi SAW menceritakan apa berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj itu di Mekah. Kalau nak bohong pun orang kata tak kena tempat. Dan Nabi kena hentam, kena sahabat-sahabat Nabi kena seksa. Kemudian ditujang pula Nabi nak berbohong berdusta. Namun sebilah. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada orang kafir, ini semua ujian bagi kamu kerana ini betul-betul cerita yang benar. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini benar-benar berlaku. Subhanallah. Baik. Kemudian, yang kedua, nak beritahu kepada kita malam adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah pilih waktu malam. Apa kata Allah dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada waktu malam ini ibadat walaupun sedikit, kecuali sedikit. Bermakna Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk bangun malam. Allah tak perintahkan Nabi kata kumin nahar, bangunlah waktu siang, tak ada. Allah kata pada waktu malam. Kemudian pada ayat yang pada surah yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya orang yang bangun malam itu, kata Allah, bangun malam itu lebih kuat dan lebih aqwamu qila dan lebih berkesan, kata Allah. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a, lebih kuat. Kuat apa? Kuat bagi jiwa kita. Kalau kita berdoa pada Allah, mana lagi kesan? Pagi hari ke malam hari lagi kesan? Kan malam hari lagi kesan. Jadi bila kita mengajak pada Allah malam hari itu, kita lebih rasa syahdunya pada malam hari. Kemudian Allah kata, waqwa mukilah, dan ia lebih berkesan. Bermakna bacaan-bacaan yang kita baca pada malam hari itu, biasanya dia berkesan pada hati kita. Kalau kita menyesal, kita bertaubat, kita istighfar, kita tafakur dosa-dosa kita, ini lebih mudah untuk mengalirkan air mata kita daripada kita melakukan yang demikian itu pada siang hari. Lalu Allah kata, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Itu waktu malam tu Allah sebut. Kemudian kita biasa dengar bahawa Nabi SAW salat pada waktu malam hingga bengkak kaki Nabi SAW. Dan perkara itu tak berlaku ketika pada siang hari. Bengkak kaki Nabi itu pada malam hari sampai Allah turunkan ayat. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ya Rasulullah, kami tidak turunkan Al-Quran sehingga kamu menyusahkan diri kamu. Ataupun kami tidak menurunkan Al-Quran sehingga kamu merasa disakiti, kata Allah. Pasal apa? Kasihan dengan Nabi SAW. Baik.
Itu yang kedua. Jadi bila kata tentang waktu malam itu adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malam adalah waktu meminta ampun dan juga meminta hajat. Bukan waktu-waktu yang lain tak boleh ataupun tidak sah atau tak diterima, tidak. Cuma malam itu lebih dituntut. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada tiap-tiap malam di langit dunia pada sepertiga akhir dan berkata, adakah sesiapa yang berdoa maka aku kabulkan? Adakah sesiapa yang meminta maka aku berikan? Adakah sesiapa yang meminta ampun maka aku ampunkan? Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada tiap-tiap malam, sepertiga akhir malam, Allah Subhanahu wa taala turun. Jangan kita bayangkan bahawa Allah itu turun naik, itu perbuatan makhluk. Yang dimaksudkan dengan turun sini adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bermakna rahmat Allah itu banyak pada sepertiga akhir. Maka kata Nabi, adakah sesiapa yang berdoa maka aku kabulkan, kata Allah. Siapa-siapa yang nak minta, yang ada hajat, yang nak tahajud, yang nak minta apa-apa, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta maka aku berikan. Fahal min mustaghfir fa'aghfirulah. Adakah sesiapa yang meminta ampun maka aku ampunkan, kata Allah. Yang diskusi. Subhanallah. Jadi malam itu adalah waktu untuk kita meminta ampun dan memohon hajat. Subhanallah. Baik. Kemudian malam adalah waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang soleh seperti Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau mengajak Nabi Musa alaihissalam itu menyendiri di Bukit Tur Sina selama 40 malam. Wa idza wa'adna Musa 40 laila, kata Allah. 40 malam, kata Allah. Jadi malam itu adalah waktu anugerah, waktu pemberian. Subhanallah, jadi kita ambil ini faedah supaya kita ini terdorong untuk mengambil fadilat bangun pada tengah malam. Kenapa benda-benda ini kita memang waktu malam ini spesial sangat? Terutama bila kita nak ibadat, maka dia kerana dia perkara yang susah. Susah. Suatu dalam bahasa Arab, dalam ilmu fikir, dia ada dua. Satu yang dinamakan dengan qiyamul lail, satu yang dinamakan dengan tahajud. Beza. Satu nama qiyamul lail, satu nama tahajud. Bukan semua qiyamul lail itu dikira sebagai tahajud, tetapi semua tahajud itu dikira sebagai qiyamul lail. Beza. Qiyamul lail itu maknanya menghidupkan malam. Bila kata menghidupkan malam, maknanya menghidupkan malam dengan ibadat, bukan tengok TV, tengok kalau barangkali. Maaf aku tidak lupa kat sini. Contohlah, aku buka kontrol. Contohlah, jadi malam tu, qiyamul lail hidupkan malam tu dengan ibadat. Zikir, selawat, maulid, Quran, macam-macam dia nak buat seserah. Tapi bila kata tahajud, beza dia dengan qiyamul lail, tahajud tu mesti lalui dengan syarat tidur dahulu. Walaupun sebentar. Walaupun tahajud tu kita tidur sebentar. Contohlah, kita lepas main isyak tu, kita tidur sekejap. Terlelap kalau orang kata, belum sempat buat ba'diyah tengah minit lepas bayar, terus down. Penat sangat. Tiba-tiba cilik-cilik mata pukul 10. Pukul 10 tu dah kira tahajud pun dia. Dah kira tahajud. Pahala tahajud dengan pahala qiyamul lail bisa. Pasal apa? Tahajud tu lagi susah nak buat. Kita sedang tidur syok-syok. Pukul 10 dah landing. Pukul 11 dah sampai di depo dia. Tidak lagi pukul 12.11 ada balik pasal tak sedar. Tidur lagi, merayap lagi begini lain. Atau balik lagi tiba-tiba kena kejut nak bangun. Susah tak? Susah. Nanti beramalan sahur bukan miliar lagi. Pasal dalam bangun. Contohlah. Jadi bila kita berkorban, melawan hawa nafsu kita nak bangun kerana nak melakukan perkara yang sunat dan perkara wajib. Maka sebab itu tahajud itu Allah SWT berikan pahala yang ekstra. Pasal kita nak buat ibadat dengan keadaan susah. Dan subhanallah. Baik. Kemudian yang kelima, solat sunat di waktu malam merupakan solat yang paling afdal. Nabi SAW ketika ditanya solat apakah yang paling afdal setelah yang difardukan, maka bagi dia menjawab solat di waktu malam. Subhanallah. Beza solat waktu malam dengan solat waktu siang. Baik.
Jadi inilah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hikmah Nabi dijalankan pada waktu malam. Lagi sambung pada ayat Allah kata Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Allah SWT menggunakan perkataan hamba menunjukkan kepada beberapa perkara. Menunjukkan kepada beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba. Allah endorse dalam Quran. Kamu ya Rasulullah adalah hamba-Ku yang 100%. 100% kamu ni adalah hamba-Ku ya Rasulullah. Jadi bila Allah dah confirm Nabi itu sebagai hamba, bermakna itu adalah satu pujian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita baca dalam surah Al-Kahfi? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah turunkan ke atas hamba-Nya. Apa? Al-Quran. Kan? Ala abdil kitab dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Furqan pula Allah kata tabarakallazi nazzala ala abdihi. Allah kata Allah gunakan perkataan hamba juga. Menunjukkan itu ada title di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba-Nya yang kulit. 100%. Sebab kita memang semua manusia ini, bahkan semua makhluk ini mengaku kita adalah hamba Allah. Yang soalannya timbul, apakah Allah mengaku kita hamba atau tidak? Itu yang harus kita tahu pada diri kita masing-masing. Baik. Yang kedua, darjat hamba itu adalah darjat kemuliaan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hamba-Nya, maka itu menunjukkan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Title yang menunjukkan kemuliaan. Kalau andai kata ada title yang lebih mulia daripada hamba, saya definitely Allah akan gunakan itu title pada ayat ini. Tapi tak ada. Allah gunakan perkataan hamba. Nak menunjukkan itulah darjat kemuliaan. Baik. Kemudian yang ketiga, penggunaan hamba ataupun title hamba itu menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana iblis negotiate dengan Allah. Kan? Negotiate bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh iblis keluar daripada alam langit, dilontar ke alam dunia. Maka iblis request, ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Kata iblis, kalau macam itu aku nak godin semua anak Adam ini dan engkau tidak akan mendapati di antara mereka ramai yang bersyukur kepadamu ya Allah. Ini dalam masuk ayat. Iblis ni dia buat garanti dengan Allah. Aku akan goda dengan anak Adam sampai engkau akan dapati tidak ada seorang pun ataupun sangat sedikit daripada mereka itu yang bersyukur kepadamu. Mereka kata Allah SWT pun, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hamba-hamba aku, kamu tidak dapat menguasai mereka. Allah kata dalam ayat itu, Allah kata inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hamba aku kata ada kuasa. Kalau kita ikut secara logik kita, akal kita, iblis itu hamba Allah tak? Hamba. Manusia itu hamba Allah. Orang kafir itu hamba Allah. Binatang, segala macam makhluk-makhluk ini adalah hamba Allah. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah khususkan inna ibadi, sesungguhnya hamba-hamba aku. Bermakna yang dimasukkan hamba sini adalah hamba Allah yang taat. Jadi bila kita nak kata macam mana jadi hamba Allah yang taat, itu title takwa. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Sama ada yang disuruh itu perbuatan zahir ataupun batin. Sama ada yang dilarang itu yang zahir ataupun yang batin. Jadi bila Allah SWT menggunakan perkataan hamba, itu menunjukkan title kasih sayang. Baik, kemudian dia kata dengan hambanya, bermakna ia menunjukkan
bahawa Nabi SAW ini melalui peristiwa Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasad. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi SAW pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Mi'raj sampai ke atas, melalui langit pertama, langit kedua, langit ketiga yang tadi dikatakan merangkumi semuanya dalam masa 20 minit sahaja. Sedangkan dalam kitab Al-Imam Ibn Katsir dan kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Katsir mengatakan antara langit pertama pergi langit kedua itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan berapa jauh. 2 pergi 3 500 tahun, sampai 6 pergi 7 pun 500 tahun. Daripada langit ke 7 dan Sidratul Muntaha, perjalanan daripada langit pertama sampai langit ke 7. Itu yang saintis kalau sekarang dia cakap apa? 1 light years lah, 100 light years lah. Pasal mereka pun tak boleh nantiskan. Subhanallah, tapi itu langit dunia. Nabi SAW melebihi semua langit-langit. Subhanallah, sebab itu dikatakan mujizat yang sangat besar setelah Al-Quran. Baik, jadi Nabi SAW melalui dengan ruh dan jasad Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Perkataan malam di sini menunjukkan bahawa perjalanan Isra dan Mi'raj ini hanyalah sebahagian dari waktu malam. Kalau kita lihat dari segi bahasa sahaja, tadi kita dengar Asra itu perjalanan malam. Kemudian sekarang ni Allah ulang lagi perkataan malam, lailan. Subhanallah, maka ini menunjukkan sebahagian daripada waktu malam. Takut kalau tak sebut malam, nanti orang akan baca maknanya Nabi mengambil masa seluruh malam. Tapi rupanya dia adalah sebahagian daripada malam. Kerana bahasa Al-Quran itu memang seperti itu. Ia kadang-kadang kalau ada pengulangan, dia bermakna taukid, bermakna menekankan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran atau surah Al-Maidah saya lupa, Allah mengatakan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, kata Allah. Mereka berkata dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Kalau kita ikut dari segi akal kita, kalau dah kata nama berkata itu dia pergi dengan mulut. Obvious lah, obvious. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kena mention juga dengan mulut mereka? Karena bila kepada kita, mulut dia dengan hati dia lain. Ini perihal Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang orang-orang munafik. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahasa kita state the obvious lah. State the obvious, walaupun kita nampak itu so obvious, tapi sebenarnya obviousnya itu dia ada makna yang lain. Kita nak kena baca tafsir baru kita tahu. Baik. Jadi perkataan malam di sini ia membawa makna bahawa sebahagian daripada waktu malam. Baik, kemudian Allah SWT mengatakan lailan minal masjidil haram, daripada Masjidil Haram. Perkataan Masjidil Haram ini lazimnya atau biasanya itu ditujukan kepada masjid yang mengelilingi Kaabah. Kebiasaannya. Tetapi dalam Al-Quran, perkataan Masjidil Haram itu digunakan kepada beberapa maksud. Yang pertama memang Masjidil Haram sendiri. Obvious lah. Dah kata Masjidil Haram, memang Masjidil Haram. Seperti contoh ayat ni. Allah mengatakan Masjidil Haram bermakna literally daripada Masjidil Haram. Kemudian dalam hadis Nabi kata apa? Solat di Masjidil Haram menyamai 100,000. Dalam maksud hadis. Kan? Baik. Dan terkadang-kadang perkataan Masjidil Haram itu refer kepada Kaabah. Refer kepada Kaabah. Apa Allah kata surah Al-Baqarah? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah pandanganmu ke arah Masjidil Haram, iaitu ke arah Kaabah. Ini ayat ini berkenaan dengan penukaran kiblat. Subhanallah. Jadi Allah kata itu berkenaan dengan memandang, mengarah kepada Kaabah, bukan Masjidil Haram, Kaabah. Dan terkadang-kadang Masjidil Haram itu maknanya adalah kota Mekah seluruhnya. Semua. Itu Allah mention berkenaan dengan orang yang tidak dapat melakukan ibadat, menyempurnakan ibadat ihramnya.
ibadat ihram atau ibadat umrah. Baik. Jadi yang kata sini terkadang ia ditujukan kepada Kaabah dan kepada Baitul Mekah. Baik, kemudian Allah SWT mengatakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa maknanya yang jauh. Kerana Masjid Aqsa ini ia jauh daripada Masjidil Haram. Masjid Aqsa ini zaman Nabi itu memang jauh. Kalau kata Masjid Aqsa itu biasanya pada zaman dahulu itu mengambil masa sebulan nak sampai sana. Pasal Masjid Aqsa itu di bumi Palestin itu pada zaman dahulu itu dikira sebagai bumi Syam. Dikira sebagai bumi Syam. Jadi bila kata Syam itu dia merangkumi Syria, merangkumi termasuk Baitul Maqdis. Palestin. Baik, jadi bila Allah SWT menggunakan Masjid Al-Aqsa bermakna masjid yang jauh. Dan Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid ataupun rumah yang kedua yang dibina di atas muka bumi Allah ini. Yang pertama itu adalah Kaabah. Sahabat tadi nasihat Rasulullah, rumah apa ataupun bangunan apa yang pertama kali dibina di atas muka bumi ini? Maka kata Nabi SAW adalah Kaabah. Kemudian setelah itu, maka kata Nabi, Masjid Al-Aqsa kata Nabi. Berapa lama antara keduanya? Nabi kata 40 tahun. Dalam sebuah hadis riwayat Allah Ta'ala Nabi SAW. Jadi Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid yang jauh. Kemudian Allah kata dalam ayat itu, Allazi barakna haulahu kata Allah. Bermakna masjid itu, Masjid Al-Aqsa itu kelilingnya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah Nabi SAW menuju ke Masjid Al-Aqsa adalah untuk menerangkan yang hak kepada yang mengingkari. Kalau kita katakanlah, kenapa Nabi tak terus pergi Mi'raj? Kenapa Nabi kena pergi di Masjid Al-Aqsa? Kemudian kalau dalam hadis itu diterangkan, Nabi ada singgah beberapa tempat. Baru Nabi sampai ke Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi suruh turun, solat 2 rakaat. Di tempat kelahirannya, contoh Nabi Isa AS. Turun, ada lebih daripada 4 kali. Dan cuma yang masyhur itu Nabi turun 4 kali. Sampai ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa naik Mi'raj Nabi SAW. Kenapa Nabi tak tahu pergi Mi'raj? Kenapa Nabi pergi Masjid Al-Aqsa? Kerana beberapa sebab. Yang pertama, kerana di Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat buminya para Nabi dan Rasul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Banyak para Nabi dan hampir semua para Nabi dan Rasul itu pun Nabi di Masjid Al-Aqsa. Ataupun di sekelilingnya. Tetapi Nabi SAW belum sampai lagi. Jadi bila Nabi SAW dijalankan oleh Allah sampai ke Masjid Al-Aqsa itu bermakna melengkapkan. Bila Nabi sampai saja di Masjid Al-Aqsa, komplitlah semua para Nabi dan Rasul itu pernah menjejak di bumi Masjid Al-Aqsa. Subhanallah, itu yang pertama. Komplit, orang kita kata, atau bahasa kita, komplit dengan barakah dia. Subhanallah. Kemudian, yang kedua, antaranya adalah supaya kalau anda kata Nabi SAW Mi'raj terus, bermakna tidak ada siapa-siapa yang boleh membenarkan cerita Nabi. Kalau kita baca dalam kisah Isra wal Mi'raj, ketika mana Nabi SAW dalam perjalanan Isra itu, Nabi bertemu rombongan daripada Mekah. Rombongan ini, dia nak balik Mekah, tapi nampak Nabi SAW sedang Isra. Boleh bertanya dengan Nabi lagi, Nabi pun menjawab, Nabi kata kita jumpa kat Mekah dan tidak manis. Jadi ini grup kan, bila pulang sampai ke Mekah, Nabi kata nanti kamu tunggu ini kumpulan datang lagi beberapa hari kata Nabi SAW. Jadi bila sampai ini kumpulan, Nabi tanya, kau nampak tak aku waktu pada malam sekian-sekian? Kau nampak aku di pada masa sekian-sekian? Betul aku nampak kamu. Kita berbual lagi kata Nabi SAW. Betul. Abu Jahal ini dan nama orang tak dapat hidayah, memang takkan dapat hidayah. Apa Abu Jahal kata? Kamu sini satu hubungan semua kena share dengan dia. Tak tahu dah wala kata ilah. Dan nama orang tak dapat hidayah, aku pun takkan dapat. Benda yang obvious di bawah mata, bulan terbelah, ini hubungan Isra wal Mi'raj ini pun dia tak boleh benarkan. Dia kata kena sihir pula. Tak tahu dah wala kata ilah. Suatu mahal dari hidayah.
Ayat lima yasha. Siapa yang Allah nak beri hidayat, Allah beri suka. Wa yadhillu man yasha. Siapa yang Allah nak sesatkan, Allah beri suka. Lepas tu perkara hidayat, taufik ini bukan sangat-sangat mahal. Sama pilih ni. Lepas tu kita kena syukur pada Allah, pilih kita, Allah kasih kita hidayat. Dapat semaya jemaah, dapat jadi orang Islam, dapat puasa dan sebagainya. Subhanallah. Baik, lepas tu kata sini, hikmah baginda menuju ke Masjid Al-Aqsa adalah untuk menerangkan yang hak kepada yang mengingkari. Ini Allah kata, Allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Barakah ataupun perkataan berkat bahasa kita adalah kebaikan yang Allah berikan kepada sesuatu. Kebaikan yang Allah berikan kepada sesuatu. Boleh kita namakan juga sebagai syifa, ubat. Kadang-kadang perkataan yang dimasukkan di situ ataupun kebaikan di situ maknanya ubat, syifa. Al-Quran itu syifa. Allah sendiri kata yang kami turunkan dari keluarga Nabi Quran itu yang di dalam kandungan itu adalah penawar. Kalau kita kata Allah saja yang penawar bukan Al-Quran, itu yang betul. Yang menyembuhkan itu Allah. Tapi perantaraan dia Al-Quran. Jadi bukan syirik. Allah sendiri kata ni. Allah kata dalam surah An-Nahl, "Bina'an madu." Allah kata ubat. Subhanallah. Jadi bila kata berkat, ia adalah kebaikan yang Allah berikan kepada sesuatu perkara. Sebab tadi Allah berikan perkara itu berkat, mesti ada sandarannya. Kalau kita terang wali-wali Allah itu, majlis ilmu itu, majlis membaca Al-Quran, majlis membaca maulid, zikir dan sebagainya, itu biasa itu memang obvious ada berkat. Tapi janganlah sebarang-barang menipu kata ada berkat. Apa-apa itu ketinggalan baru dan berkat disimpan kat rumah. Itu salah. Kan? Jadi bila kita kata berkat itu bermakna dia ada sandarannya. Kemudian boleh juga dihentikan bahawa berkat adalah penambahan dan penumbuhan. Berkat daripada selalu bersedekah, Allah SWT kurangkan rezekinya. Contoh, rezeki gajinya sedikit tapi boleh merangkumi macam-macam benda. Gaji tak sampai 1,000 tapi boleh pergi holiday, boleh pergi murah, boleh sedekah itu, boleh ini, wakaf itu, infak ini, macam-macam boleh buat. Itu namanya gajinya, itu ada berkat. Duit yang Allah berikan itu ada berkat. Subhanallah. Baik. Kemudian, bila Allah SWT mengatakan berkat, ia merangkumi sekelilingnya, merangkumi duniawi dan juga agama. Duniawiyah dengan diniyah, kata Habib Salim. Masih ingat lagi. Jadi dua kata Habib Salim. Duniawiyah dengan diniyah. Keberkatan dari segi dunia dan keberkatan dari segi agama. Keberkatan dari segi dunia, dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang subur dan sungai-sungai yang mengalir di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Perkara-perkara yang nikmat, perkara-perkara dunia. Dan kata Habib Salim begini, keberkatan dunia ini, orang kafir, orang Islam boleh menikmati. Dulu boleh menikmati. Kemudian ada pun berkat agama. Dari sudut agama, tempat bijaknya para Nabi dan Rasul. Maka ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Subhanallah. Baik. Jadi kemudian kalau kita baca ayat ini, Allah kata Allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Allah kata Allazi barakna fihi, yang kami berkati di dalamnya. Kenapa Allah kata berkat kat sekeliling? Kenapa tak kat dalam? Kan? Ulama tafsir mengatakan kalaulah sekeliling itu sudah berkat, apabila lagi kat dalam itu sendiri. Simple, tak payah nak cakap dulu. Allazi barakna fihi wa haulahu, kan banyak cerita. Allah cukup dengan satu bahasa merangkumi semua. Yang kami berkati sekelilingnya, bermakna otomatik dalamnya masuk sekali. Subhanallah, ini Masjid Al-Aqsa. Baik. Dan Allah kata, linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan kepadanya daripada tanda-tanda kami. Kata Allah. Untuk menunjukkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah SWT menunjukkan kepada Nabi kebesaran-kebesaran sebahagian daripada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang daripada perjalanan Isra sampai kepada Masjid Al-Aqsa, bertemu dengan para Nabi dan Rasul,
dan sekadar bertemu mengimamkan solat dengan mereka, naik pergi perjalanan Mi'raj, langit pertama dari Kubur sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa diperlihatkan syurga, neraka dan seterusnya, kemudian dapat perintah solat, turun balik ke Masjidil Aqsa. Bila Nabi berjalan itu naik dalam hadis Nabi menceritakan, dilihatkan macam-macam perkara. Panjang kalau kita nak bahaskan. Jadi Allah SWT mengatakan sebahagian daripada tanda keagungan Allah SWT. Jadi kalau kita nak faham daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, mungkin di antaranya itu adalah untuk benar-benar menggembirakan Nabi SAW. Dan Nabi SAW literally betul-betul happy dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sampai Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah, Nabi masih lagi ceritakan sahabat. Malam aku diisrakan, malam aku dimi'rajkan, gini, aku diperlihatkan gini. Nabi SAW punya gembira itu kita boleh bayangkan, letaklah. Kalau benda-benda yang menggembirakan kita, bila dah setahun berlalu, kita masih akan ingat tak? Kita dah ingat. Tak payah pergi jauh lah, yang bersih kahwin. Baru first year kahwin, ingat tak? Ingat, definitely akan ingat. Lagi 10 tahun, baru belum hilang. Oh, hari ini jadi sedih. Lagi 40 tahun, jadi sedih apa? Pasal makin lama makin betul. Tapi Nabi SAW, kalau kita kata Nabi, kita akan gembira. Luar biasa gembira ini. Maka begitu juga dengan Nabi SAW. Betul Nabi. Semarang Allah SAW. Baik, kemudian hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana keagungan baginda Nabi SAW di sisi Allah SWT. Bila Allah dah berikan kepada Nabi ini macam-macam keagungan, kelebihan, nak menunjukkan bagaimana keagungan Nabi, darjat Nabi di sisi Allah SWT. Baik. Dan menunjukkan bahawa semuanya ini tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Kalau kita cakap ini semua logik lah, ini semua adalah nature lah, maka kalau kita fikir balik, tak mungkin. Tak mungkin benda ini ada dengan sendirinya. Kan Allah kata dalam Quran, dalam surah Yasin, Allah kata, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul alim." Dan matahari itu berjalan dengan perjalanan yang telah ditetapkan untuknya. Itulah takdir Tuhan yang Maha Agung, Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Allah kata dalam ayat berikutnya, Allah kata la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara. Tidaklah boleh matahari itu hendak mendahului bulan. Bulan Allah kata waladai yusabiqun nahar, dan malam mendahului siang. Jadi Allah dah mengaturkan semuanya. Perkara ini tidak mungkin dapat diatur dengan teraturnya kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini sekaligus menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Linuriyahu min ayatina. Baik. Kemudian saya kira lagi syarat. Baik. Nampaknya tak habis juga. Saya sebenarnya ini sambung tahun 2019 punya tafsir surah Isra. Sambung tahun 2021 tak habis juga. Subhanallah. Ini nak beritahu kepada kita, ilmu Allah ini luas. Ilmu Allah ini sangat luas. Makin kita kaji, makin kita belajar, makin Allah akan nampakkan lagi. Mungkin ada yang saya beritahu, mungkin saya tak tahu dulu, tapi sekarang baru tahu. Pasal Allah berikan. Cuma, ini kita tinggalkan dahulu. Yang saya nak kongsikan pada malam yang mulia ini adalah berkenaan dengan uli-uli yang nak dikongsikan pada malam. Jadi kita balik ni dapat dengan ilmu, dapat dengan amalan, lepas tu dapat makan blender. Saya akan luar sana lah, akan mesti. Saya bawa balik rumah. Jadi kita bawa balik uli-uli amalan. Besok nanti insya-Allah kita akan bertemu, besok lusa ataupun hujung bulan kita akan bertemu dengan bulan atau malam Syaban. Kemudian lagi beberapa minggu setelah itu kita akan mula bertemu dengan malam pertama bulan Ramadan. Baik. Dari bulan Ramadan itu bulan untuk kita mempertingkatkan amalan-amalan itu. Di dalam sebuah hadis dalam kitab Sunan Abi Dawud, diriwayatkan bahawa Nabi SAW berpesan,
Nabi dalam hadis ini, Nabi ada berbisik kepada satu sahabat. Bercerita kepada satu sahabat. Sahabat yang lain juga dengar. Baik, apa kata Nabi SAW? Jika engkau selesai dari solat maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Karena sesungguhnya, jika engkau berkata demikian, kemudian engkau mati pada malam itu, maka engkau tertulis bebas darinya, yang bebas dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku, bebaskan aku, jauhkan aku daripada api neraka. Berapa kali nak baca? 7 kali. Kata Nabi SAW, jika engkau berkata demikian, kemudian engkau mati pada malam itu, maka engkau tertulis bebas darinya. Dan jika engkau selesai dari solat subuh, maka bacalah yang demikian itu. Jika engkau mati pada hari itu, maka engkau tertulis bebas daripada itu. Hadis daripada Nabi SAW. Jadi ini antara amalan yang boleh kita tambah dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang mukmin. Ini oleh-oleh yang boleh kita katakan, oleh-oleh yang manfaat. Jadi kita kongsikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita. Yang penting kita buat. Dan Ustaz ni nak baca lepas Allah mengatakan salam ke selepas? Lepas dah bangun ke lepas ba'da maghrib? Yang tadi yang kita buat. Habis itu. Yang penting buat, jangan bahas lepas ni ke dan bersila ke belum ke, jangan kita bahas itu. Yang penting lepas kata Nabi, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh. Jadi terserah. Baiknya itu ketika masih dalam atas kita sembahyang, masih dalam dulu posisi sembahyang, kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau kita baca lama-lama, kita baca Allahumma ajirna minan nar. Kemudian ada orang yang menambah minan nar di soal ini, ada yang mengatakan cukup dengan Allahumma ajirna minan nar. Dan dulu kami waktu di tarik dulu almarhum Nabi SAW itu hanya baca sampai Allahumma ajirna minan nar. So, dan itulah yang beliau ijazahkan kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya orang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan kesihatan dan keafiatan selama waktu sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak dengan juga menambah dan amalan-amalan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sallallahu alaihi wasallam kafarat majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.